Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, untuk kelas kita pada hari ini, saya akan bincangkan berkenaan satu lagi design ataupun reka bentuk, iaitu Balance Incomplete Block Design. Jadi Balance Incomplete Block Design ni, kalau ikut silibus kita, dia merupakan reka bentuk terakhir sebelum kita masuk Factorial Design. Jadi dia merupakan satu reka bentuk yang tergolong dalam di bawah, masih lagi di bawah tajuk Block Design. Jadi sebelum saya meneruskan dengan lebih lanjut mengenai Balance Incomplete Block Design ataupun BIBD, kita tengok balik, recall the previous designs, yang mana kita ada 4 design dah yang kita dah bincangkan sebelum ini, bermula dengan Completely Randomized Design, yang mana untuk Completely Randomized Design, dia melibatkan tiada blocking dan treatment diletakkan secara rawat di dalam experimental unit. Dan yang kedua adalah CRBD, iaitu Completely Randomized Block Design, yang mana melibatkan satu proses pemblokan dan semua treatment diletakkan secara rawat di dalam setiap blok. Dalam kes ni, setiap treatment wujud di dalam setiap blok. Untuk yang ketiga, LSD, iaitu kita tambah satu lagi block factor di dalam proses mengurangkan variasi, yang mana kita ada 2 block factor dan kategori untuk setiap blok ini adalah sama dengan bilangan treatment. Jadi semua treatment juga masih wujud di dalam semua blok. Dan yang keempat, kita ada Greco-Latin Square, yang mana kalau dalam Latin Square design hanya melibatkan 2 block factor, tetapi dalam Greco-Latin Square kita ada 3 block factor dan semua treatment masih wujud di dalam setiap blok dan bilangan treatment adalah sama dengan bilangan kategori untuk setiap blok. Okey, dan seperti biasa, satu keadaan yang mana kita nampak, setiap treatment perlu diletakkan secara rawat ke dalam experimental unit untuk di dalam setiap blok. Jadi ini adalah 4 design yang kita dah sentuh dan 3 daripadanya melibatkan pemblokan. Maka yang Balance Incomplete Block Design ataupun BIBD adalah keadaan di mana kita masih menggunakan randomized block design. The situation where we unable to run all the treatment combination in each block. So, keadaan ini berlaku bila Balance Incomplete Block Design, apabila kita ada blocking tetapi kita tidak mampu meletakkan setiap treatment di dalam setiap blok. Maksudnya ada blok yang ada treatment A, ada blok yang tak ada treatment A. Contohnya lah. Jadi, antara sebab kenapa perkara ini boleh berlaku adalah seperti shortage of experimental apparatus or facilities or the physical size of the block. So maksudnya mungkin disebabkan oleh kekurangan tools ataupun facilities ataupun blok tu sendiri tidak mampu untuk menerima lebih daripada, contohnya kita ada 5 treatment yang kita nak uji, tetapi satu-satu blok tu dia hanya mampu menerima 3 treatment sahaja, dia tak boleh terima lebih. Jadi kita terpaksa buat Balance Incomplete Block Design. Dan setiap blok, jadi ini adalah ciri penting dalam Incomplete Block Design, yang mana setiap blok tidak semua treatment wujud. Kalau kita balik kepada 3 blok tadi, iaitu CRBD, LSD dan Greco-LSD, ketiga-tiganya mempunyai semua treatment di dalam setiap blok, tetapi Incomplete Block Design tidak semua treatment wujud di dalam setiap blok. Okey, sebelum kita teruskan kepada pengiraan SSA, SST, pembangunan ANOVA table, kita tengok dulu simbol-simbol yang digunakan, iaitu kita ada A, number of treatment, B, number of block, K, number of unit per block, R is the total number of time each treatment occur. So maksudnya R ni, kalau kita ada contohnya treatment A, so berapa kali bilangan treatment A itu wujud dalam keseluruhan reka bentuk yang kita buat, dalam keseluruhan proses.
Jadi total number of unit required ataupun kita letakkan capital N adalah sama dengan bilangan hasil darab BK, iaitu number of block darab dengan number unit per block, number unit per block. Ataupun kita boleh dapatkan total sample size kita daripada AR, iaitu number of treatment darab dengan total number of time each treatment occur. So, apa yang menunjukkan ciri design ini balance adalah apabila kita punya BK, iaitu bilangan blok darab dengan number unit per block adalah sama dengan bilangan treatment darab berapa kali treatment terwujud dalam reka bentuk. Jadi BK sama dengan AR, maka kita akan dapat total number of time that each pair of treatments appear together is lambda. Kita akan dapat satu benda lagi, satu ciri lagi, iaitu lambda, yang mana lambda adalah sama dengan R in bracket K minus 1 divided by A minus 1. So, apa dia lambda ni adalah dia seperti komplement kepada treatment yang wujud dalam satu-satu blok tu. Nanti saya akan tunjukkan macam mana, apa dia sebenarnya lambda ni. Jadi kita tengok kepada contoh yang saya ambil daripada Montgomery 2017 edisi ke-9. So kita ada di sini table 4.22 balance incomplete block design for catalyst experiment. So dalam kes contoh ini, treatment kita merupakan catalyst, ada 4 treatment, dan blok kita ada 4 blok, iaitu batch of raw material. So di dalam setiap blok, kalau kita perhatikan, obviously nampak dia ni adalah incomplete. Kenapa incomplete? Sebab bukan semua treatment wujud dalam setiap blok. Contohnya untuk blok pertama dia tidak ada treatment kedua, blok kedua dia tidak ada treatment keempat, dan seterusnya. Kita boleh nampak tu sangat jelas. Okey, jadi yang ini ciri dia ni adalah incomplete. Tapi di mana kita nak tahu dia ni balance ataupun tak balance, balance or unbalance. So untuk balance design, kita ada 3 ciri balance design. Dia memenuhi 3 ciri 1, 2, 3 ni, maka kita boleh kata blok design ni adalah balance. Incomplete sebab dia tak lengkap. Okey. Jadi kita cek satu-satu. Yang pertama, each block contains the same number of unit. Adakah semua blok mempunyai bilangan unit yang sama? Kalau blok 1 ada 3 unit, blok kedua ada 3 unit, nampaknya semua blok ada 3 unit. Okey, lulus untuk ciri yang pertama. Ciri yang kedua, each treatment occur the same number of time in total. Setiap treatment wujud bilangan yang sama secara keseluruhannya. So maksudnya secara keseluruhan reka bentuk ni, treatment 1 wujud berapa kali? 1, 2, 3 kali. Treatment 2 pun 3 kali. Treatment 3 pun wujud 1, 2, 3 sebab dia ada dalam 3 blok, dan treatment keempat pun wujud 3 kali. Jadi bila setiap treatment wujud bilangan yang sama, maksudnya dia ni balance. Okey, yang ketiga, each pair of treatment, ini yang lambda tadi each pair of treatment occur together the same number of time in total. Dia adalah komplement kepada nombor 2. Kalau nombor 2, kita nampak dia ada 3 treatment yang occur, 3 kali setiap treatment tu occur. Tapi kalau kita tengok untuk yang nombor 3 ni, contohnya treatment 1. Treatment 1 dalam blok 1 ada. Okey, dalam blok 1 ada, kalau dia wujud sekali treatment 1, selain daripada treatment 1, dia ada treatment yang lain. Faham? Okey, untuk treatment yang blok yang kedua, kita tengok treatment 1, selain pada treatment 1, dia ada 2 treatment yang lain. Maksudnya, blok 1 tadi dia ada 2, blok 2 pun ada 2. Jadi kat mana lagi yang treatment 1 wujud? Dekat blok keempat. Blok keempat, treatment lain selain pada treatment 1 ada berapa? 2 juga. So dia balance. Semua treatment yang wujud treatment 1, treatment selainnya adalah 2, 2, 2. Kalau kita tengok contohnya treatment yang ketiga. Treatment ketiga wujud dalam blok 1. Okey. So selain pada treatment ketiga, dia ada 2 lagi treatment yang lain. Betul tak? Untuk yang blok kedua, kita ada lagi 2 treatment yang lain. So 2 untuk treatment yang ketiga ni pun semua adalah 2. Dia komplement kepada treatment yang kita fokus lah. Contoh treatment yang kita fokus tu treatment 1 atau treatment 2 atau treatment 3 dan sebagainya. Jadi dia pasangan ni diwujud secara
maksudnya 1, 2. 2 untuk setiap blok dia adalah sama. Jadi bila kita bilang tu sama semua, maka dia dikira sebagai balance. Berdasarkan ciri yang nombor 3 ni, kita boleh kira sebenarnya dengan mengambil formula yang tadi tu, iaitu lambda. Kita ada R, K tadi. So bila dalam kes ni kita kira berdasarkan value yang kita ada. So kita dapati lambda sama dengan 2. So maksudnya 2 ni tadi, kalau kita fokus kepada treatment 1, dia ada 2 lagi treatment yang lain. Kalau treatment blok yang kedua, dia ada 2 lagi treatment yang lain. So dia konsisten 2 ni. Untuk setiap treatment pun, treatment yang lain wujud pun adalah 2. So itu maksudnya lambda. Okey, baik ya. Sebelum saya ingat, kita stop dulu. Nanti saya sambung dengan pembangunan ANOVA table, macam mana kita nak kira, dan seterusnya kita, tapi saya tak boleh tunjuk secara ni lah, calculation. So kita akan, you akan praktis sendiri untuk calculate.